Okay. Okay, so macam tadi Kak Nisa dan Tia Amira tadi kan. Sedikitlah pengenalan diri. Nama Nur Amira Idris, berumur 31 tahun, sudah berkahwin dan mempunyai 3 orang cahaya mata. Okay, so memang pengalaman jurawat selama 10 tahun, dalam 5 tahun di dalam ICU lah. Okay, so diploma kejurawatan di Sungai Petani Kedah dan join Forever 31 Ogos 2020. So 31 Ogos 2022 ni anniversary 2 tahun lah di dalam Forever. Okay. So siapa Mira dulu? Mira adalah seorang yang sanggup buat apa saja untuk kurus. Boleh tanya Mira, apa je ubat yang Mira tak pernah makan? Sebab dulu gemuk. Ni pun dekat ICU ni dah kurus sikit lah. Tapi still berat badan tak naik macam dia, tak turun macam normal. Okay. So ni gambar pertama ni memang gemuk, nak dekat 80 kilo. So yang ni lepas je Mira buat join Forever 31 Ogos 2022. So Mira kickstart Mira adalah Clean9. Okay. So Clean9, bila buat Clean9, masa tu dalam masa 12 hari, 9 hari, Mira turun 5 kilo lebih. So dalam 5 kilo tu, itulah journey Mira. Journey Mira dalam Clean9 sampailah Kak Yus buat cabaran Detox Sihat, masih teruskan dengan weight management. Okay. Sekejap. Okay. So ni Kak Yus dah share tadi. Ni poster daripada mentor Mira lah, Izzati Ghazi, untuk ni income. Orang tengok memang tak banyak, tapi bagi Mira banyak. Sebab Mira membuat Forever Living adalah secara part-timer. Tetapi macam Kak Yus cakap, bila kita dah terlibat dengan Forever Living, maksudnya kita adalah full-timer. Maksudnya kita full-timer dengan marketing langit kita, dan juga kita full-timer juga di dalam Forever. Kerja hakiki kita masih buat, tetapi bila kita dah sign up untuk jadi seorang ahli Forever Living, so memang kita kena push hard lah. Maksudnya memang komitmen kita 100% kepada Forever Living. So ini income hampir 2 tahun. Alhamdulillah, dengan income ni banyak Mira dapat buat. Macam Kak Yusul tak simpan duit kan, ibu duit 100k tu, insyaAllah Mira akan teruskan. Tapi inilah hasilnya berjuang dalam 2 tahun. Alhamdulillah, insyaAllah kita semua boleh kat sini. Okay, so ni Mira nak share kegembiraan untuk first timer Malaysia Rally. InsyaAllah kita jumpa pada Sabtu ni. So Alhamdulillah awak izinkan untuk dapat level 2 dalam Malaysia Rally. Banyaklah dalam Malaysia Rally ni, sebab Mira tak pernah pergi Malaysia Rally ni. So kita tertanya-tanya apa yang ada dekat Malaysia Rally ni, dan of course adalah jutawan di sana. Jadi banyaklah marketing konten akan kita dapat kat sana. Okay? So ni testimoni diri sendiri, berjaya menurunkan berat badan hampir 15 kilo. Kolesterol turun, kolesterol Mira high juga dulu, dari 6 ke 4. Pulih daripada masalah bacaan buah pinggang ke tahap normal. Okay. Anda bayangkan Mira berumur, masa tu Mira dapat tahu sebab masa tu selalu sakit pinggang. So terdetik dekat hati untuk check sebenarnya. Bila check dekat ICU, kan dia lengkap kan. Jadi kita ambil kesempatan dekat situ untuk share, untuk check. Bila check, bacaan LFT. LFT tu adalah liver function test, iaitu buah pinggang dan juga hati. Liver function test, ada AST semualah, LFT, RP, renal profile kan. So dekat situ, anda bayangkan umur 28 tahun ataupun 29 lah masa tu. 29 tahun, kita ni orang macam doktor cakap dah tahap macam kita ni nak sakit buah pinggang. Maksudnya kita punya bacaan tu memang di paras yang bahaya lah.
Lepas tu bila selidik, oh rupanya dapat daripada kita punya bukan, kita punya Mira makan jamu tau, jamu nak turun berat badan. Apa dulu kan ada teh kurus tu. Teh, apa lagi yang Mira tak minum, makan. Lepas tu banyaklah ubat-ubat yang kita nak kurus. Kita memang obses terhadap kekurusan kan. Okay. So alhamdulillah bila dah join Forever Living setahun, lepas tu Mira repeat, Mira lupa nak sertakan kat sini. Memang result terus cantik. Alhamdulillah. Okay, so masalah jeragat, alhamdulillah semakin mudahlah masalah jeragat. Okay. Okay, so ini ini adalah kanser usus. So macam kita tahu sebenarnya kanser usus ni nombor 1 yang paling tinggi adalah dalam kalangan orang lelaki. Okay. Nombor 2 tertinggi dalam kalangan orang wanita selepas kanser payudara. Okey, tetapi kes kanser ni meningkat dari tahun ke tahun. Okey, ramai yang dekat hospital tu kalau tak payah kat hospital lah, sebab Mira kerja klinik, so Mira duduk di kawasan pendalaman juga, ada orang asli, ada orang kampung kan. Bila dengar je pasal kanser ni mesti dia orang takut. Sebab kita tahu kanser ni tak ada ubat. Kanser memang tak ada ubat. Dan kalau kita dapatkan rawatan dekat hospital pun mungkin kita akan buat radioterapi, kemoterapi, dan juga kita akan makan ubatan steroid. Tetapi memang kita tahu kanser ni memang kalau dia okey, bila kita buat pembedahan okey. Tetapi kalau dia metastasis ataupun metastasis ni adalah macam mana? Bergerak. Maksudnya dia merebak. Dia merebak ke tempat lain. Contoh, dia ada kanser usus tetapi dia merebak ke kanser payudara. Sangat-sangat bahayalah kanser ni. Okay. So, ini adalah badan kita. Macam mana badan manusia tu terdiri, macam mana kita ni terjadi ataupun apa sebenarnya main point ataupun kita punya yang nombor 1 dalam badan kita tu. Okay, so nombor 1 dalam badan kita adalah sel. Sebab tu pesakit-pesakit kanser kebanyakannya adalah kanser ni sebenarnya daripada sel. Jadi doktor ataupun orang-orang perubatan, kita hanya memberi perawatan. Kita tak mencegah ataupun kita tak beri nutrisi. Kita buat X-ray pun rawatan je untuk diagnose, betul. Lepas tu scan pun kita buat rawatan untuk diagnose. Kita tak ada satu benda untuk sembuh. Okay, so badan manusia terdiri lebih daripada 30 ke 37 trilion sel. Sangat-sangat banyak. Okay, so badan kita terdiri daripada 5 perkara. Okay, yang pertama, yang benda ni kena ingat tau, sebab bila anda terangkan tentang aloe vera dia ada sifat. Dia ada 8 sifat kan. Jadi benda ni kena tahu. Benda ni sangat penting dan juga sangat bagi Mira basic. Kita tahu macam mana terjadinya sesuatu penyakit. Okay, so kita ada sel, daripada sel kita akan jadi tisu. Okay, so sekejap ya. Okay, so tisu pula ada 4. Okay, tisu epitelium, tisu menyambung, tisu saraf dan juga tisu otot. Okay, lepas tisu akan terjadinya organ. Dalam organ pula ada 76 organ dalam badan kita. Okay, so 76 banyaklah organ dalam badan kita. Lepas tu dan seterusnya sistem. Sistem ada berapa? Sistem ada 14 dalam badan kita. Catat tau. Okay, so mula-mula sel, lepas tu kita pergi kepada tisu. Tisu ada 4, organ ada 76, sistem ada 14 dalam badan kita. Seterusnya bila lengkap ke semua, sel, tisu, organ, sistem, kita akan terjadilah manusia. Okey? Okey. So ini adalah gambaran tisu ataupun sel yang sihat versus sel yang tidak sihat. Untuk sel yang sihat, Mira pergi kepada sel yang tidak sihat dulu ya.
Untuk sel yang tidak sihat ni adalah dia punya permukaan tak cantik. Dia boleh masuk nutrisi sedikit dan juga hanya keluar pembuangan pun sikit. Maksudnya masuk sikit, keluar pun sikit. Jadi benda tu retain. Benda tu tak boleh nak diproses ataupun stuck dekat situ. Kalau healthy cell ni adalah bila nutrien boleh masuk dengan baik ke dalam sel kita dan juga dia punya membrane. Membrane kita ni adalah permukaan kita, permukaan sel tu lembut dan juga boleh telap lah. Maksudnya boleh masuk dan kita punya eliminasi ataupun kita punya pembuangan tu dapat dibuang dengan betul ataupun boleh membuang dengan bagus. Sebab tu orang yang sembelit ni tu tanda-tanda awal yang dia sebenarnya tak sihat ataupun dia ada berlakunya perubahan dalam pembuangan dia. Okay, so sebenarnya Amira nak share tips lah. Kanser usus ni sebenarnya tak ada simptom. Kanser usus ni tak ada simptom. Apabila seseorang tu mendapati kanser usus, dia hanya akan tahu dia dah stage 4. Dia dah stage 3. Stage 3, stage 4. So memang agak kesian dan juga kita ni pentingnya bila masuk kelas ni kita ada ilmu, kita boleh educate orang macam mana cara nak menjaga kesihatan bermula daripada sel. Kalau tengok daripada bawah tu ada skin cell, kita akan ambil masa 28 hari. Liver adalah hati, ambil masa 500 hari. Intestinal cell. Intestinal tu adalah usus. Okay? Usus 3 hari. Dan red blood cell, darah merah 120 hari. Dan white blood cell a few hours. Okay. So red blood cell, nak cakap pasal red blood cell ni sebab tu dalam masa 3 bulan kita punya darah akan di-renew tau. Sebab tu kita sangat-sangat sesiapa yang HB ataupun hemoglobin dia cantik, kita sangat-sangat sarankan anda semua untuk menderma darah. Okay? Sebab kita punya darah dia renew setiap 3 bulan. Jadi memang kita suggest untuk derma darah. Okay, untuk bantu orang-orang kat luar sana. Okay? Okay ke semua? Okay? Kalau okay type 1. Okay, Sime, Asila, thank you. Datin, Kak Lisa, Angel, Kak Kira. Okay. So ini adalah, Mira teruskan ya. Okay, so ini adalah formasi kesihatan. Okay. Bagaimana kita punya sel ni nak tahu kita punya sihat. Pastikan sel kita ni sihat. Okay, so sel kita ni perlukan dua benda iaitu oksigen dan juga nutrition. Bila kita ada oksigen, bila kita ada nutrisi, dia akan masuk ke dalam salur darah. Bila masuk ke dalam salur darah, dia akan pergi kepada sel. Dan seterusnya barulah terjadinya manusia yang sihat. Sebab tu kita kena minum aloe vera gel. Sebab aloe vera gel dia akan menyerap sehingga ke dalam sel. Okay. So ini adalah siapa kenal ni? Dr. Alex Carroll. Siapa kenal Dr. Alex Carroll? Okay. So Dr. Alex ni adalah surgeon ataupun pakar bedah Perancis yang mendapat Nobel Prize winner untuk ageless immortal chicken experiment. Okay. So ini adalah dia punya uji kaji macam mana kita ni ke atas jantung ayam, macam mana sel jantung ayam ni apabila tak ada nutrisi dan juga ada nutrisi dan juga kita buang toksin. Okay. So untuk yang hari pertama tu sel jantung ayam tu sel dia tak ada nutrisi. Sel dia terus mati. Okay. So untuk eksperimen kedua, bila doktor ni menambahkan nutrisi pada setiap hari, sel dia mati selepas beberapa bulan. Maksudnya dia tahan beberapa bulan. Tetapi dibanjiri oleh toksin daripada metabolisme sel. Maksudnya sel kita tu memang mengeluarkan toksin. Memang badan kita mengeluarkan toksin sendiri dan juga badan kita melakukan perkumuhan sendiri.
Okay, so yang ketiga, bila doktor tu tambah nutrisi, dalam masa yang sama, dia mengeluarkan toksin juga. Cuba teka berapa lama sel jantung ayam ni boleh hidup? 28 tahun. 28 tahun tu bukan satu jangka masa yang pendek, tetapi satu jangka masa yang sangat panjang. 28 tahun sangat panjang. Kat sini menunjukkan yang uji kaji ni menunjukkan bahawa betapa pentingnya kita ni memberi nutrisi dalam badan kita dan juga membuang toksin-toksin yang masuk. So apa? Sebab macam yang saya cakap tadi, badan kita sendiri memang mengeluarkan toksin dan kita dapat juga toksin daripada luar. Jadi memang harus tambah nutrisi dan juga detox. Okay. So ini adalah 4 faktor keperluan asas untuk mengekalkan sel badan yang sihat. 4 faktor ni, pegang 4 faktor ni. Mesti alhamdulillah insya-Allah kita akan sihat. So yang pertama, penyahtoksikan yang lengkap. Maksudnya kita membuang toksin, hari-hari kita detox. Okay. So yang kedua, memberi nutrisi. Lepas detox kita tambah nutrisi pula ke dalam badan kita. Yang ketiga, perlindungan sel. Macam mana kita nak melindungi sel-sel tubuh badan kita. Dan juga yang keempat, sistem peredaran darah yang baik. Okey, detox, nutrisi, sel dan juga darah, peredaran darah. Okey, so ini adalah segitiga kesihatan yang kita akan bincangkan malam ni lah. Mira bagi ilmu sedikit lah, sedikit sebab Mira pun maksudnya kita masih belajar, jadi kita bagi ilmu untuk orang faham. Kita sama-sama share supaya kita boleh kongsi dengan orang luar sana yang tak faham ataupun yang kurang lagi ilmu tentang detox dan juga segitiga kesihatan. Okay, so segitiga kesihatan dia ada detox, dia ada nutrisi, dia ada imunisasi dan juga peredaran darah. Okay, so ini contoh detox. Okay, detox aloe vera gel, aloe peach, berry nectar. Kalau daripada nutrisi, pomistin, bipolen, royal jelly. Imunisasi, forever light, madu, propolis dan juga ascorbensin. Okay, so apa itu detox? Okay, so detox ni adalah proses pembuangan toksin daripada tubuh badan. So ingat je detox, maksudnya kita sedang membuang toksin. Okay, so apa pula toksin? Okay, so toksin adalah bahan beracun yang terkumpul dalam badan manusia akibat daripada pencemaran. Dan diingatkan 90% punca penyakit adalah disebabkan oleh toksin. Okay. Lepas tu mana punca-punca toksin daripada mana ni? Semua asyik cakap toksin ni kan. Tapi tak tahu macam mana puncanya toksin. Okay, so yang pertama of course daripada segi pemakanan kita. Pemakanan yang berawet, lepas tu fast food, lepas tu berwarna, colouring. Okay, so yang kedua merokok, asap rokok. Kalau kita tak merokok pun kita passive smoker. Okay, Mira dekat tempat kerja Mira, ada seorang lelaki, MA lah, orang kampung kata medical assistant, orang kampung kata dresser. Okay, so dresser ni dia okey, cuma dia ada paru-paru yang tak okey sebab dia daripada kecil didedahkan dengan seorang ayah yang merokok. Jadi paru-paru dia tak cantik. Bila kita cek SpO2 tahu kan, bila kita cek oksigen tu, paru-paru dia tak akan lepas daripada 95%. Jadi ini menunjukkan dia punya paru-paru tu dah lama, sebab dah lama kan. Bayangkan kita duduk dengan ayah kita daripada kecil, bayangkan berapa puluh tahun, sekarang dia dah 32. So 32 tahun ataupun dalam 30 tahun lah kan, terdedah dengan asap rokok seorang ayah. Jadi sesiapa yang merokok tu, insya-Allah kita ikhtiarlah untuk yalah, sebab kita sayang ahli keluarga kita kan. Walaupun kita merokok, tetapi ada orang lain yang hidup asap rokok tu, itu semua adalah punca-punca kepada
toksin. Okay, so seterusnya asap kilang. Macam biasalah kita adalah industri ataupun negara yang memang industri sangat-sangat pusat. Asap kilang, kilang memang banyak dekat negara kita, jadi itu juga adalah punca toksin. Asap kilang, asap kenderaan, kan? Kenderaan makin banyak atas jalan semua. Ni semua punca-punca toksin. Seterusnya lifestyle kita macam mana? Lifestyle kita hidup kehidupan yang sangat-sangat stres. Stres sebab apa? Manusia ni dia stres sebab satu ke? Sebab tak ada duit. Dulu Mira duduk kat Sungai Buloh, Mira duduk ICU. Mira memang sangat stres dengan hidup Mira. Dengan hari-hari ada jam, hari-hari kerja double shift, tiap minggu kerja malam. Jadi kehidupan memang sangat stres. Jadi inilah punca toksin. Okay. Dan seterusnya alatan makeup. Yang kita pakai makeup hari-hari ni adalah juga punca toksin. Ramai orang tak sedar tetapi inilah punca toksin. Alatan makeup, minyak wangi, kan? Okay. So yang seterusnya air, macam biasa air yang berklorid. Sebab tu hampir semua rumah di Malaysia ni ada penapis air. Okay. So ini adalah punca-punca toksin yang menyebabkan kesihatan kita dari hari ke hari bertambah merosot. Okay. So apa tanda-tanda toksin berlebihan dalam badan? Okay. So ini adalah sebahagian daripada tanda-tanda toksin dalam badan. Okay. Yang pertama, dulu Mira sering sangat letih, tak bertenaga, sakit kepala, mulut berbau, badan berbau lagi. Insomnia. Insomnia ni adalah susah tidur. Mata gelap, mata merah. Hati-hati siapa yang ada eye bag yang tak boleh tidur tu kan. Okay. So daya ingatan dan tumpuan yang lemah. Lepas tu rasa berdebar-debar. Sebab apa berdebar-debar? Sebab tak boleh tidur. Insomnia. Mestilah berdebar. Okay. So masalah sinus. Masalah sinus ni juga berkaitan dengan insomnia dan juga usus. Okay. Sistem imun yang lemah. Okay. So yang kelima, masalah sistem pencernaan seperti sembelit dan kembung perut. Sebab apa kembung perut? Sebab banyak sangat toksin dan juga floated atau angin terkumpul dalam perut. Sebab tu kita rasa perut kita kembung. Okay, yang keenam, masalah sendi, sakit lutut semua tu. Yang ketujuh, masalah kulit. Yang ke-8, of course, kenaikan berat badan adalah salah satu tanda toksin berlebihan dalam badan kita. Sebab tu kita buat CDS setiap bulan. Siapa tak join CDS lagi, kena join. Okay? So ini adalah efek kesan daripada timbunan toksin dalam usus kita. Banyaklah dia punya sini dia jadi tau. Sebab seorang doktor tu dia buat operation. Dia kata daripada 22,000 operation, dia kata saya tak pernah jumpa pun satu kolon ataupun usus yang normal. Bayangkan dalam 22,000 saya tak pernah jumpa pun satu usus yang normal. Bayangkan, maksudnya memang kita hari-hari makan. Tak payah cakap lah kan. Kita negara Malaysia ni memang banyak makanan-makanan viral. Memang sangat-sangat terdedah dengan usus yang tak sihat. Okay, so kat sini boleh tengok lah. Sorry. Normal colon, macam mana prolapse, diverticular, spasm, balloon dan juga stricture. Mana satu kita punya kolon. Dan juga dia ada rentasan-rentasan, dia ambil lah macam mana prolapse kolon tu. Lepas tu macam mana yang ada diverticular. Diverticular ni macam cambahan tau, cambahan daripada usus tu. Lepas tu kalau macam spasm tu, usus tu macam berkerut, bukan berkerut. Macam spasm bahasa medical spasm. Macam spasm macam berkerut sikit lah. So okay, so balloon sigmoid ni sebab angin banyak dan juga stricture. Stricture ni macam ada halangan. Okay. So seterusnya ni tadilah keterangan tadi prolapse usus, iaitu usus melintang jatuh ke bawah menekan organ bawah, perut buncit, sering sakit pinggang, keputihan. Tengok elok simptom-simptom ni. Kerap kencing, anemia dan sukar hamil, menyebabkan kelebihan asid, gas, usus, heartburn dan juga muntah, disebabkan sering terduduk,
terjatuh atau mengangkat benda yang berat. Ni sebab-sebab dia. Okey. Yang kedua adalah diverticular. Sekejap. Okay. So diverticular bowel pocket ni diet kurang serat. Siapa yang kurang makan sayur ni menyebabkan otot kolon bekerja keras memaksa kotoran keluar sehingga otot terhernia. Hernia ni lah yang Mia cakap macam benjolan dan membentuk kantung. Kantung ini menjadi host produksi racun tempat pembiakan bakteria menyebabkan infection pula. Dah lah kena diverticular. Lepas tu kena infection pula. Kena jangkitan. Okay, so yang ketiga spasm iaitu kekejangan. Kejang. Baru dapat bahasa Melayu dia. Kejang. Spasm ni adalah kekejangan otot di dinding usus secara tiba-tiba. Dikaitkan dengan irritable bowel syndrome. Simptom dia selalu sakit kepala. Siapa yang selalu sakit kepala ni kena hati-hati, dia punya usus ni tak sihat. Okay, so yang keempat balloon. Balloon bowel ni adalah usus bergerak disebabkan oleh sembelit, gas dan najis terkumpul, lepas tu najis dia keras. Maksudnya jika seseorang tu mengalami balloon bowel, maksudnya dia tidak ada tabiat pembuangan yang bagus pada setiap hari. Setiap hari kita kena membuang berapa kali sehari? 2. Sebagusnya lah, seelok-eloknya 2 kali sehari, pagi dan juga malam. Tapi ada orang dia membuang seminggu sekali. Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Maksudnya kat situ dah nampak dah kita punya usus ni tak sihat. Okay. So yang kelima adalah stricture. Stricture ni mengecut, usus mengecut, makanan beracun dan ubat sering mengadu sakit perut, radang usus, kondizis, simptom sembelit kejang pada abdomen, bloated, mual dan juga muntah. Okay. Okay, so kita pergi kepada produk lah. Okay, so siapa yang tak kenal botol kuning ni? Ni adalah sebenarnya botol kuning ni Mira nak share lah. Mira dah pernah nampak botol kuning ni sewaktu arwah atuk Mira 7 tahun yang lalu. Tetapi Mira tak perasan, mungkin waktu tu kita tak ada kesedaran lagi. Tetapi dia pernah minum aloe vera gel ni yang warna kuning ni, tak ingat siapa yang bawa ke rumah tu, tapi dia pernah minum botol aloe vera gel ni. Betapa lamanya, nak cakap yang produk Forever ni sangat-sangat bagus, bertahan lama dan juga memang daripada spesies terbaik Aloebarbadensis Miller. Ingat spesies Aloebarbadensis Miller. Okay. Penanaman organik daripada ladang Forever sendiri dah memonopoli pasaran dunia 92.5%. Lebih 40 tahun mendapat pengiktirafan Majlis Sains Aloe Antarabangsa iaitu International Aloe Science Council. Mana ada syarikat lain yang ada pengiktirafan IASC ni? Tak ada. So ada CJ Halal Ivanka, CJ KKM, lepas tu cruelty free, drug free, ada kosher rating lagi iaitu tak ada bahan kimia. Okay, so proses penstabilan berpattern iaitu 100% tulen, ada 200 nutrien termasuk 20 mineral, 12 vitamin, 18 asid amino dan enzim aktif. So zat lignin, ni adalah sifat-sifat yang ada dalam aloe vera gel. Okey, siapa yang tak ada lagi buku Smile? Tak nampak Oh, ada background belakang. So dalam buku Smile ni ada sifat-sifat aloe vera gel, ada 8 kan? 8 sifat aloe vera gel. Buku ni siapa yang tak ada lagi kena pergi train the trainers. Siapa akan bagi free buku ni. Buku Smile yang baru, Siapa akan bagi free dekat Train the Trainer. Siapa yang tak ada lagi buku ni kena pergi. Okay. So zat seterusnya adalah zat lignin iaitu membantu meningkatkan penyerapan. Ini yang sebenarnya masuk ke dalam sel tu. Lepas tu zat saponin hanya ada dalam aloe vera gel je. Saponin ataupun sabun semula jadi hanya ada dalam aloe vera gel. Yang seterusnya adalah zat anthraquinone iaitu sifat antibakteria, anti radang dan juga rawat.
Sebab lepas tu nyah toksin usus dan galak sistem penghadaman yang sihat mengandungi serat fiber, sebab tu senang dia nak membuang bila minum aloe vera gel ni. Okay, so bermanfaat untuk meningkatkan sistem imun badan. Sebab apa sistem imun? Sebab bila usus kita dah okey, usus kita dah clear, usus kita dah sihat, seterusnya mestilah imun badan kita okey, betul tak? Okay, so yang seterusnya menstabilkan pH badan dan juga menggalakkan metabolisme. Sebab tu siapa yang minum aloe vera gel ni, dia tak sedar pun, bulan depan dah muat dah baju. Dah muat dah baju 5 tahun, 10 tahun lepas. Okay, so ini adalah scientific board dan juga pengiktirafan antarabangsa. Mana nak cari syarikat yang ada scientific board, badan saintis dan juga pengiktirafan antarabangsa, mana nak cari? Hanya ada di Forever Living. Siapa yang masuk Forever Living ataupun sign out Forever Living tu, tahniah. Tahniah. Okay, so ini adalah 3 scientific board kita, iaitu Dr. Roger Clement, iaitu seorang nutritionist, Dr. Wallace Hayes, iaitu toxicologist, dan juga Dr. Peter Pressman, iaitu medicine dan juga nutrition. So, kita punya produk ni memang sangat-sangat hebat sebab ada dipantau ataupun memang ada scientific board kita sendiri dan juga pengiktirafan antarabangsa. Sebab tu bila orang tanya, inilah kelebihan yang kita boleh buat business content untuk kita bagi tahu ke orang lain ataupun kita bagi tahu ke orang ramai. Inilah kelebihan produk kita. Selalunya founder kan, betul tak? Selalunya founder yang akan buat ataupun yang akan kita cerita pasal founder lah. Tapi tak, kita dalam Forever Living kita akan cerita tentang scientific board, kita akan cerita tentang pengiktirafan, apa yang Forever ni dapat. Okay, so yang macam tadi Mela cerita lah, International Aloe Science Council, kita ada kosher, halal infangka, cruelty free, semua ni kita ada dalam Forever Living. Okay, so siapa yang ahli baru join, okay, siapa yang tak tahu lagi tentang ladang aloe vera, okay, so ini adalah ladang aloe vera gel adalah ladang terbesar di dunia. Okay, so ladang kita ada tiga tempat, iaitu di Dominican Republic iaitu 6,500 ekar, yang kedua Mexico 1,500 ekar dan juga Harlingen, Texas 1,000 ekar. Okay, so kita memang adalah pengeluar terbesar aloe vera gel, iaitu kita punya ladang aloe vera ni sebesar 2 peta Singapura. Sangat-sangat besar. Okay, so kita pergi kepada nutrisi. Tadi kita dah pergi kepada detox dan juga toksin kan. Okay, so kita pergi kepada nutrisi. Apa itu nutrisi? Okay, so nutrisi adalah satu pemakanan yang sihat dan seimbang untuk tubuh badan dan bukan ubat-ubatan. Yang macam Mela cakap tadi, seorang doktor, seorang juru X-ray ataupun apa sahaja yang ada dekat luar tu kita hanya merawat. Maksudnya kita hanya memberi perawatan, tetapi dalam Forever Living ni kita memberi sekali nutrisi. Nutrisi, detox dan juga imunisasi. Sebab tu kita panggil dia segitiga kesihatan. Okay, so fungsi nutrisi. Apa fungsi nutrisi dalam badan kita? Macam mana kalau badan kita tak ada nutrisi? Bayangkan apa jadi kepada badan kita kalau tak ada nutrisi tadi. Ingat tak Dr. Alex tadi? Sehari je kita punya sel mati kalau kita tak ada nutrisi. Betul tak? Okay, so fungsi nutrisi dalam badan adalah sumber tenaga. Okay, yang kedua, menjaga keseimbangan sistem metabolisme. Yang ketiga, menjaga keseimbangan hormon. Yang keempat, membentuk sel-sel dalam tubuh. Yang kelima, membaiki dan menyembuhkan sel yang rosak dan menyokong fungsi organ. Okay, so ini adalah kita punya nutrisi dalam Forever. Okay, so Ultralight memang digunakan dalam CDS. Siapa yang pernah buat Clean9 memang kita gunakan
Forever Light. So apa gunanya Forever Light ni? Soy protein shake. Okay, so kandungan protein yang sangat berkualiti tinggi, ada 18 jenis asid amino termasuk 8 jenis asid amino perlu yang tidak boleh dihasilkan sendiri oleh badan kita. Vitamin serta mineral. Okey, macam ni. Asid amino ni memang ada dalam badan kita. Bukan ada tetapi tak banyak. Bila umur kita semakin meningkat, kita punya asid amino semakin berkurangan. Sama macam immunity badan. Immunity badan ingat tak? Kalau kita semakin meningkat usia, imuniti badan makin low, toksin makin meningkat. Sama dengan asid amino. Jadi bila badan kita semakin meningkat, lagi-lagi yang berumur dah masuk 30-an, 40-an, kan? Kita punya degenerative ataupun kita punya proses dalam badan kita akan semakin berkurangan. Jadi sebab tu kita kena top up. Tapi bahan ataupun produk dan suplemen macam mana kita nak top up dalam badan kita ni? Okay, so kita ada 13 gram protein isolasi soya per serving. Okay, so membantu mengekalkan berat badan yang sihat sebahagian daripada program detox Clean9 dan Fit15 sesuai sebagai sarapan atau makan malam seisi keluarga, mudah dicerna dan diserap oleh badan, mengekalkan asid amino untuk penghasilan kolagen. Orang perempuan suka ni kolagen ni. So sangat sesuai untuk ibu hamil, sesuai untuk pertumbuhan bayi sepanjang kehamilan. Okay, dan membaiki sel badan, pemulihan lebih cepat bagi pesakit denggi. Okay. So ini adalah bipolen. Bipolen ni adalah superfood, makanan semula jadi yang paling lengkap. Bipolen ni, apa maksud bipolen ni? Bipolen ni adalah bunga lebah tulen. Okey. So multivitamin dan multimineral, bunga lebah mengandungi 22 jenis asid amino, 18 jenis enzim, 27 jenis mineral dan 16 jenis vitamin. Aduh, sekejap. Sorry. Sekejap ya. Okey, dah. Sorry. Okay, so yang seterusnya dikeringkan secara freeze dried tablet melalui sistem cool press untuk menjaga khasiat tanpa pewarna, pengawet dan perisa tiruan. Kaya dengan zinc. Okey, so manfaat dia apa bipolen ni? Membantu penyembuhan sel badan. Ada vitamin B12 iaitu membantu pembentukan sel darah merah, meningkatkan tahap tenaga dan metabolisme badan, memelihara ginjal. Ginjal, tahu tak ginjal tu apa? Ginjal tu adalah buah pinggang, sistem saraf dan juga hormon, ada folat dan juga vitamin B kompleks untuk rambut yang sihat. Untuk rambut ni bagus amalkan bipolen. Meningkatkan pembuangan toksin dalam hati. Mira ingat Sifu pernah cakap bipolen ni bagus untuk orang yang ada masalah hati. Okay, so masalah hati ni adalah contoh hepatitis. Itu adalah contoh-contoh masalah hati. Okay, seterusnya dia ada zinc iaitu untuk kesihatan prostat dan juga sperm. Untuk suami boleh bagi bipolen. Okay, so seterusnya royal jelly. Siapa makan royal jelly sini? Royal jelly ni sedap, sangat sedap dan juga Mira dah start makan royal jelly ni memang best lah. So dia adalah makanan Kak Kira. Patutlah maintain muda. Okay, so siapa yang tak pernah try lagi royal jelly ni kena try. Tetapi royal jelly ni orang cis, orang ada endometriosis tak boleh makan. Okay, so orang yang ada cis endometriosis kena buat detox, cool down dulu, cool down dulu cis dan juga yang berkaitan dengan rahim tu, and then baru boleh consume royal jelly. Okay,
Okay, so makanan permaisuri lebah iaitu produk kegemaran wanita mengaktifkan sistem pembiakan wanita. So manfaat dia memang anti-aging lah, anti penuaan, tak payah kita nak cucuk-cucuk botox kan. Asid nukleik dan vitamin B kompleks untuk pertumbuhan sel, menjaga kecantikan kulit. Ada vitamin B5 mengawal kitaran tidur. Oh patutlah. Maksudnya kita bila kita makan royal jelly ni kita memang senang tidur. Maksudnya bukan senang tidur tetapi kita tak ada masalah terjaga tengah-tengah malam ke kan. Okay. So dia ada inositol iaitu membantu pengawal atau hormon adrenalin yang membantu mengurangkan tahap stres. Yang seterusnya Okey, seterusnya adalah vitamin B kompleks iaitu mengawal atur sistem saraf, mengurangkan sakit migrain. Okey, fitohormon mengawal atur sistem hormon untuk elak jerawat dan thyroid. Masalah haid tidak teratur boleh amalkan royal jelly. Vitamin B kompleks dan juga B5 mengurangkan pengumpulan asid urik pada sendi untuk gout. Sangat bagus. Okey. Nak air lagi. Okay, so seterusnya kita pergi kepada B propolis. Sekejap. Okay, so seterusnya minta maaf yang banyak gangguan. Okay, seterusnya adalah B propolis iaitu dipetik oleh lebah dari tumbuhan yang berbentuk cecair pekat. Okay, so proses penstabilan sejuk untuk melindungi nutrien ada 100% propolis tulen iaitu jeli raja, ada madu dan juga buah badam. Okay, antibiotik semula jadi meningkatkan sistem imun. Sangat baguslah B propolis ni. Mira pun batuk amalkan B propolis je. Lama dah tak makan ubat batuk klinik. Walaupun kita kerja misi kan. Tapi memang kita amalkan betul-betul lah produk. Okay, so yang seterusnya menggalakkan penyembuhan luka dan juga memperkuatkan salur darah, mengurangkan masalah buasir. Buasir pun boleh guna untuk B propolis ni dan juga kerosakan gigi. B propolis ni agak siapa yang tak pernah makan lagi? B propolis ni agak dia rasa dia agak pahit tetapi ada cara dia. Kalau kita dah biasa hari-hari kita tak rasa pun sebenarnya. Kita boleh tumbuk dan kita boleh makan dengan gaul dengan madu. Okey. So seterusnya kita pergi kepada sistem peredaran darah manusia. So, darah manusia ni, darah manusia mengalir ke seluruh tubuh melalui suatu sistem yang dinamakan sistem peredaran darah manusia atau nama lainnya sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular adalah sistem peredaran darah. So, sistem ini mengalirkan darah yang membawa oksigen, nutrien, hormon dan pelbagai komponen penting ke seluruh tubuh bagi menjamin kelangsungan hidup seorang manusia. Ia juga berfungsi membawa bahan buangan keluar daripada sel dan juga melindungi badan daripada jangkitan penyakit. Okay, so ini adalah progression. Macam mana kita punya saluran darah. Bayangkan umur kita hari makin tua,
makin berumur, hari-hari kita terdedah dengan toksin badan semua, kan, toksin pemakanan, berminyak semua, berlemak kan. Bayangkan macam mana daripada salur darah yang okey, daripada normal arteri boleh kepada occlusion. Occlusion ni akan terjadilah heart attack. Itu kalau dekat jantung. Tetapi kalau terjadinya dekat kepala, pembekuan ataupun occlusion ataupun occlusion ni bahasa Melayu bila terjadinya occlusion dekat kepala akan terjadinya stroke. Okay, so dua benda ni memang kita takutlah kan, memang nombor satu dalam kalangan orang lelaki lah. Okay. Okay, so ini adalah Arctic Sea. Okay. Arctic Sea ni apa kelebihan Arctic Sea ni? Okay, so Arctic Sea ni adalah omega 3 iaitu minyak ikan laut dalam yang dingin. Okay, dengan omega 9 iaitu minyak zaitun tulen. Ini adalah satu-satunya minyak ikan yang ada gabungan minyak zaitun. Minyak zaitun, bila minyak zaitun bergabung dengan omega 3, dia memang dia punya keberkesanan 3 kali ganda daripada minyak ikan biasa. Okay. Lepas tu ditambah dengan ada vitamin E. Siapa yang makan minyak Arctic Sea ni dia akan perasan perubahan pada kulit muka dan juga badan dia lah. Okay. So seterusnya dalam Arctic Sea tu ada 750 mg minyak ikan iaitu asid lemak perlu iaitu EPA dan DHA. Bersama asid olik dari 250 mg minyak zaitun setiap kapsul. Membantu menyeimbangkan fungsi sendi dan tulang, baik untuk kesihatan prostat, kesihatan kulit, penyakit kulit, pertumbuhan otak dan kesihatan mata. Ciri-ciri anti keradangan, melegakan kesakitan. Lebih khasiatnya jika bergabung dengan Forever Garlic Team. Kita tak ada kat sini kan. Okay. Apa kelebihan Arctic Sea ni lah. Macam Mira cakap tadi, kita dekat Forever ni memang kita banyak support besar lah. Maksud Mira, bila Mira masuk Forever ni baru Mira tahu yang doktor tu, lepas tu ada scientific board kan. Jadi ni adalah Dr. John Debert. Kalau orang tanya, saya pun makan minyak zaitun, saya makan minyak tulang minyak ni kan. Tapi Mira selalu cakap, tapi makcik, saya punya minyak istimewa, saya punya minyak special. Saya punya minyak bapa omega yang bapa omega yang mula-mula yang dia jumpa omega tu yang lancarkan. Jadi dia macam daripada situ dia akan terfikirlah. Lepas tu kita terangkanlah dah berapa tahun benda semua ni kan. Jadi bapa John Debert ni adalah bapa omega 3. Okay. So memang dia yang jumpa omega 3 dalam dekat ingat tak ekspedisi Dr. John Debert ni? Ekspedisi Dr. John Debert pergi ke negara Eskimo. Sebab apa? Sebab dia kata kadar peratusan serangan jantung di kalangan orang Eskimo sangat-sangat rendah. Jadi dia query, kenapa kadar peratusan dekat sana sangat rendah? Padahal Amerika Syarikat memang kadar peratusan serangan jantung sangat tinggi, tetapi dia peliklah. Jadi dia memulakan ekspedisi ke sana. Bila dia buat ekspedisi ke sana, dia ambil sampel, iaitu sampel ikan Arktik dan juga sampel orang darah Eskimo kat sana. Dekat situlah mulanya pencarian ataupun jumpanya dia tentang omega 3. Okay. Okay, so jantung sihat dengan lemak baik iaitu omega 3. Memang sihat tu nikmat sangat. Selalunya ni dia kata health is a crown that the healthy wear but only the sick can see it. Hanya orang yang tak sihat je nampak nikmat sihat. Hanya orang yang sakit je akan nampak nikmat sihat. Okay? Okay ke semua ni? Nak habis dah? Okay, so apa itu kolesterol? Okay. So siapa tahu sini berapa lama sepatutnya kita ni kena check darah kita? Okay, boleh komen tak berapa lama ataupun berapa jarak, berapa bulan? Sebulan ke?
6 bulan ke, setahun ke, berapa lama kita kena check darah kita. Result darah kita. Okay, 6 bulan. Okay, Datin, okay, Kak Rosma, Kak Zu, okay, 6 bulan, betul. 6 bulan, kalau paling-paling busuk, 3 bulan, Kak Nisa 3 bulan, okay, lagi. Okay, so paling-paling busuk adalah 6 bulan. Paling-paling busuk setahun lah. Bagi Mira setahun, tapi untuk permulaan, boleh buat 6 bulan dulu. Okay, so apa yang kita nak ambil darah, boleh cantik tau sebab ni Mira hari-hari Mira ambil darah orang rutin. Maksudnya medical check up. So boleh cantik darah apa yang korang kena ambil. Jadi boleh pergi ke klinik kesihatan. Bukan promote lah, tapi Mira nak bagi kesedaran untuk kita semua ni yang lagi-lagi kita berjuang dalam bisnes suplemen. Jadi kita kena ada baseline ni. Okay, so apa yang korang kena ambil dekat hospital, bukan, dekat klinik adalah FBC. Okay, so FBC tu adalah full blood count. Okay, so seterusnya adalah RP, LFT, FBS iaitu full blood sugar, FLP. Dapat tak? Siapa yang tak dapat nanti beritahu FLP, RP, LFT, FBS. Okay, so untuk orang yang 40 tahun ke atas, kita galakkan anda semua fasting ke CBMAC, kita galakkan ambil HbA1c. Okay, so HbA1c ni adalah untuk kita tengok kadar bacaan gula dalam darah kita. HbA1c tak boleh tipu. HbA1c kalau kita puasa hari ni pun dia boleh detect. Kalau kita puasa hari ni, esok ambil darah dia boleh detect. Sebab HbA1c dia ambil bacaan 3 bulan sebelum kita ambil darah. Okay, so itu adalah sebahagian untuk check up kita, check macam mana kita punya darah, kolesterol, FLP lah. Okay, boleh guna mesin dari farmasi, boleh Kak Kira, cuma daripada farmasi ambil darah daripada hujung, peripheral. So bila kita ambil hujung daripada peripheral, bacaan dia kurang tepat. Boleh pakai tapi kurang tepat. Okay, so untuk detect gula dalam darah dalam masa 3 bulan sebelum tu, bacaan gula macam mana? Bacaan gula boleh untuk setiap hari untuk kita pantau je lah. Tapi untuk lebih berkesan, bacaan gula tu untuk lebih berkesan sebab kita dah pantau hari-hari. So 6 bulan sekali kita boleh ambil HbA1c. Okay? Okay, HbA1c. Okay, boleh Kalau apa-apa tak faham boleh tanya Mira. Okay, so seterusnya kita pergi kepada apa itu kolesterol. Dan nak habis dah slide Mira ni. So kolesterol adalah lemak yang terdapat dalam salur darah. Kita selalu terfikir apa tu kolesterol kolesterol tu apa? Apa yang ada dalam kolesterol tu? Okay, so dalam kolesterol dia ada 3 komponen, iaitu LDL, HDL dan juga TG, triglyceride. Okay, so LDL ni adalah low density lipoprotein, iaitu kolesterol jahat. Walaupun nama dia low, tapi dia jahat. Lepas tu HDL adalah high density lipoprotein, dia baik. Walaupun dia high, tapi dia baik. Okay, so triglyceride, lemak. Lemak yang dalam saluran kita punya saluran darah. Okay, so ini adalah bila kita ambil FLP, iaitu fasting lipid profile, kita akan dapat result 3 benda ni lah, LDL, HDL dengan triglyceride. Sebab selalu ni kita fokus pada LDL dan juga HDL, tapi sebenarnya triglyceride pun sangat-sangat penting tau. Okay. Okay, so dah habis dah. So stop kolesterol. Okay. So ini adalah siapa yang belum upgrade untuk VIP member, Mira cadangkan sebab Mira rasa VIP member ni yang Forever bagi kita ni sangat-sangat lengkap. Dia ada 3 dia ada detox, dia ada nutrisi, dia ada saluran darah, dan untuk bulan ni ada
free gift lagi. Ubat gigi untuk dekat ICU perawatan rawatan mouth care sangat-sangat penting. Sebab tu Forever ni kenapa dia bagi ubat gigi? Ni lah sebab memang kita punya daripada dalam mulut kita lah terjadinya macam contohnya penyakit lah. Maksudnya memang kalau pesakit-pesakit ICU memang tak sedap, memang hari-hari kena gurus gigi diorang. Kena buat mouth care. Dan kenapa Forever bagi aloe lips? Patient ICU juga bila diorang intubated, maksudnya dimasukkan tube, kita bibir dia orang kering. Jadi Forever memang maksud Mira dia memang faham, sangat-sangat faham lah. Sebab apa? Sebab kita pun ada pakar nutrisi kan dalam Forever Living, Cindy kan. Jadi apa sahaja yang dia bagi kita SYJP ataupun Start Eugenic Pack setiap bulan tu memang bagi Mira berguna. Sangat berguna dan kita senang nak promokan benda ni sebab benda ni head to toe. Sangat-sangat penting untuk penjagaan kita punya daripada mulut, macam mana kita jaga mulut, lepas tu kita jaga usus, kita jaga salur darah, kita jaga immunity badan kita pula. Okay. So itu sahaja perkongsian Mira ini. Maaflah hari ini banyak gangguan, tapi alhamdulillah untuk hari ini Mira dapat share ilmu, sedikit ilmu yang Mira tahulah. InsyaAllah kita top up ilmu daripada masa ke semasa. Apa-apa yang tak faham tentang contoh dalam blood routine ke apa ya, untuk yang permulaan korang nak ambil kan, nak check sebagai baseline, boleh message je, boleh WhatsApp. Okay, so Mira bagi back to MC Mira lah. Okay, thank you Kak Nisa. Thank you semua. Thank you Kak Nisa. So tanya kenapa orang yang sampai kelas tamat, so semoga yang kita sampaikan tadi kita dapat apply dan kita dapat share juga kepada orang lain. So inilah dia ya, mak-mak budaya. So okay, sehingga kita berjumpa lagi di next Sister Day. Jangan lupa hari Khamis kita bersama 9. Okay, so kita akan tutup dengan lagu semangat. Okay, selamat malam. Bye. Otherwise, the big boy is not right? Ready, no?